Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang. Kita jumpa garasi untuk siaran hari Khamis 1 April 2021. Saya harap tuan-tuan semua sihat menghadapi peralihan cuaca ni. Dan hari ini kita mula sesi baru, entah penggal keberapa PKP ni yang bermula hari ini hingga 14 hari bulan April. Berarti kita akan melalui 2 hari bulan puasa sah dalam PKP bersyarat dengan perintah yang paling ketat adalah tidak membenarkan kita merentas sempadan negeri. Berarti ada tanda-tanda tuan-tuan bahawa kemungkinan besar adalah sangat tinggi untuk kita berhari raya juga di dalam PKP bersyarat. Kalau kita lihat daripada angka jangkitan yang kekal pada angka 1,000 hingga 1,500 hari, berarti R0 kita berada dalam kadar 1.0 ataupun 1.05. Ini adalah angka yang tidak memungkinkan kita membuka sempadan negeri, kerana pada masa yang sama juga kita tak mahu kes jangkitan yang tinggi setiap hari mengganggu proses tumpuan kerajaan dan Kementerian Kesihatan Malaysia untuk menjalankan vaksinisasi yang akan bermula secara besar-besaran pada 16 April apabila kumpulan fasa kedua 9.4 juta orang golongan warga emas dan mereka yang berada dalam kumpulan comorbidity, iaitu mempunyai penyakit kronik. Dan kemudian pada Mei baki 18 juta orang rakyat Malaysia yang berusia 18 tahun ke atas akan divaksin. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita ikut fasa vaksin ni, saya fikir kata berdasarkan daftar yang dibuat di MySejahtera agak perlahan, kerana suntikan akan bermula 2 minggu daripada sekarang, tapi hanya 2 juta lebih sikit saja mereka yang berada dalam kumpulan comorbidity ni, iaitu warga emas dan juga penyakit kronik membuat pendaftaran. Ini berarti kita hanya mendapat 25 ke 28% saja rakyat Malaysia yang telah memberi komitmen untuk divaksin. Apabila angka ini perlahan dan kita tidak menjadikan vaksin ini sebagai perintah wajib, berarti baki vaksin kepada mereka yang berada dalam fasa 2, 9.4 juta orang yang tak mahu divaksin atau tidak memberi komitmen untuk divaksin akan dipindahkan pada kumpulan fasa ketiga. Berarti seawal Mei, sekiranya baki daripada dos yang disediakan untuk kumpulan comorbidity 9.4 juta ini berbaki, saya rasa baki ini akan banyak berdasarkan respon yang sangat dingin di kalangan rakyat Malaysia. Berarti kumpulan yang berada dalam fasa ketiga akan mendapat suntikan yang lebih awal. Saya jangka kita akan mengalami keperlahanan proses vaksin. Kalaulah inilah tempoh dan juga respon rakyat Malaysia terhadap vaksin, berarti saya fikir kata hingga Disember Malaysia belum lagi mampu mencapai kadar 50% pembentukan kumpulan community imunisi vaksin. Ini akan memperlambatkan proses kita bertukar kepada negara hijau. Nampak itulah, walaupun gerakan anti vaksin tidaklah begitu kuat sekarang, tetapi kesedaran sosial di kalangan rakyat Malaysia untuk menyertai komuniti vaksin atau menghijaukan negara ini sebagai negara komuniti kebal vaksin ni akan terganggu, dan saya fikir kata ini akan menjejaskan banyak potensi. Pertama adalah untuk membuka sempadan rentas negeri dan akhirnya membolehkan negara-negara luar melihat Malaysia adalah sebuah negara yang selamat untuk membuka rentas sempadan negara. Apa yang dipanggil sebagai gelembung perjalanan yang kita harapkan bermula pantas, terutama bagi perjalanan kita ke zon selamat, terutama ke negara-negara rakan niaga utama Singapura, Jepun, Amerika dan China, ataupun negara-negara rakan niaga serantau, terutama yang mempunyai kadar jangkitannya rendah, Thailand dan juga Vietnam, akan terjejas kerana negara-negara yang telah berada di bawah kawalan jangkitan ini, terutama China, Vietnam, Thailand dan Singapura pasti enggan menerima perjalanan rakyat Malaysia dan pasti enggan melepaskan penerbangan rakyatnya ke negara ini kerana menganggap Malaysia bukanlah zon hijau dan zon selamat. Jadi kita ambil fikir sini saudara, kalau kita nak ekonomi kita okey, kita jangan mengungut dan menyalahkan kerajaan. Vaksin telah disediakan, cuma yang menjadi masalah adalah respon rakyat yang sangat perlahan. Ambillah, lepas ni kita akan mengalami pula satu tempoh di mana kita akan berdebat mengapa ekonomi perlahan, mengapa zon pelancongan tak boleh dibuka, kenapa rentas negeri masih dikekang, kenapa perjalanan ke luar negara tak boleh diadakan, kenapa pelabur asing kekal tak masuk melabur, dan kenapa pelabur-pelabur sedia ada akan melarikan diri.
Kita berdebat pula perkara-perkara yang kemudian yang sebenarnya keputusan untuk menjadikan semua keputusan ini positif adalah di tangan kita. Tapi saya dapat tengok respon agak perlahan dan saya rasa bahawa adalah mustahil kita akan mendapat title negara hijau, bebas jangkitan ataupun zon selamat pada Disember nanti. Jadi ia akan menjejaskan proses KDNK, terutama bagi pelancongan yang sebenarnya tak langsung mencipta pendapatan. Untuk pengetahuan saudara, Malaysia menerima pendapatan pelancongan 100 bilion ringgit setahun. Sasaran tahun ini adalah 100 bilion. Sasaran tahun 2020 ada 100 bilion ringgit, yang langsung kita capai hanya sekitar 8% ya apabila COVID melanda dan akhirnya kita kehilangan pelancong asing. Dan kemudian macam saya kata sekarang juga, kalau kita nak memulihkan pekerjaan rakan-rakan kita dalam sektor pelancongan, memulihkan pekerjaan rakan-rakan kita dalam sektor perhotelan, rakan-rakan kita dalam sektor pekerjaan yang berkaitan dengan pemakanan dan juga khidmat pemakanan, setiap individu daripada kita ada potensi. Kita tak boleh mengatakan bahawa bagaimana kerajaan nak menyediakan peluang pekerjaan kepada lebih 1 juta orang yang hilang pekerjaan, bagaimana kerajaan nak merancakkan ekonomi, bagaimana kerajaan nak mendapatkan keyakinan pelabur asing. Sedangkan kita punya tugas per individu pun untuk mendaftar di MySejahtera dan membolehkan proses pemvaksinan dijalankan dengan baik dan teratur pun kita tak mainkan peranan. Jadi saya masih menganggap masalah utama rakyat Malaysia adalah masalah membebel dan mencari salah orang lain. Sedangkan setiap individu pun tak punya kesedaran yang besar, tidak berjiwa besar dalam menganggap bahawa kita per individu memainkan peranan penting sebenarnya untuk membolehkan negara kita mencapai zon hijau, dan zon hijau seterusnya akan mencipta potensi ekonomi yang baik. Jangan mengungut tuan-tuan kerana tak boleh rentas sempadan, kerana Itali juga telah mengumumkan mereka melaksanakan lockdown sepanjang April. Itali yang menyami angka jangkitan yang tinggi, kembali pada para 80 ke 100 ribu sehari, menyebabkan Itali melaksanakan langkah lockdown yang ketat. Jadi ini bukanlah Malaysia saja, bukanlah kita saja negara yang lembab dan dianggap sebagai kerajaan yang menghalang anak bertemu dengan mak. Perkataan yang selalu diretorikkan di Facebook bagi mereka yang sebenarnya kaki berjalan dan kaki merayau ni, dengan meletakkan kata-kata klaus sedihlah konon kerana merentas sempadan tidak membenarkan mereka bertemu dengan ibu. Ini romans moden Melayu yang dimainkan di Facebook dengan begitu ketara. Tetapi apabila kita diminta untuk menjalankan vaksin, saya tak nampak hari-hari ada orang posting dengan penuh bersemangat bahawa jom vaksin, jom vaksin, jom vaksin, menjadikan demam vaksin perlahan. Dan saya rasa kita akan mengalami lambakan stok. Saya ada keyakinan stok vaksin yang disediakan untuk kumpulan komoditi ni, 9.4 juta ni, tak mungkin akan dipakai, hampir kurang 50%. Akan kurang 50%. Berarti stok ini akan ada lambakan, dan saya jangka pada Mei kumpulan fasa 3 akan masuk lebih awal, kerana menyimpan vaksin stok akan mengganggu import masuk, penstoran vaksin yang telah kita tempah, sama ada daripada Pfizer BioNTech, AstraZeneca ataupun Sinovac daripada China. Saya boleh nampak ketara tuan-tuan bahawa kedudukan di India lebih baik kerana demand vaksin di India adalah berkurangan. Berarti India telah melancarkan satu kempen pada minggu lepas menghalang sebarang dos yang dihasilkan di India oleh mana-mana syarikat, tidak dibenarkan diekspor. Berarti AstraZeneca dan juga vaksin-vaksin yang dihasilkan di India tidak boleh diekspor walaupun syarikat-syarikat tersebut bukanlah syarikat milik India. Ini menampakkan demand India dan kesedaran yang sangat tinggi di kalangan masyarakat India untuk mendapat suntikan vaksin lebih tinggi, hingga mereka melaksanakan satu perintah ketat, iaitu tidak membenarkan vaksin dibawa keluar daripada negara India. Sama juga seperti Eropah, saudara. Eropah juga sekarang telah memainkan langkah yang agak keras, juga tidak membenarkan, Kesatuan Eropah tidak membenarkan vaksin yang dihasilkan di bumi Eropah dibawa keluar. Ini menyebabkan kita ada sedikit panik. Tetapi kita mendapat makluman bahawa vaksin yang digunakan di Malaysia dihasilkan di makmal di Korea Selatan. Ini menyebabkan kita tidak tertakluk kepada apa yang sedang berlaku di Eropah, dan kita tidak tertakluk pada langkah ekstrim yang diambil oleh India, kerana vaksin kita dihasilkan di makmal di Korea Selatan dan juga di makmal di Thailand. Oleh kerana Thailand pula demand penggunaannya agak meningkat sekarang, kerana Thailand hari ini mengumumkan mereka akan menjalankan suntikan kepada 800 hingga 1 juta orang rakyat warga mereka yang berada di sempadan.
kerana mereka sedang bersedia untuk mendapatkan begitu banyak pelarian Myanmar yang akan melarikan diri masuk kerana keadaan tegang di Myanmar, terutama di sempadan di Chiang Mai, kerana mulai semalam serangan udara dan serangan darat telah dijalankan oleh pihak tentera Myanmar ke atas penduduk Karen, yang juga kumpulan yang menentang kerajaan junta tentera dan penyokong kepada Aung San Suu Kyi. Jadi berarti Thailand akan kembali menghadapi krisis sempadan seperti tahun-tahun 80-an dan 90-an, ketika perang antara gerila Karen dan juga pejuang dan juga tentera junta rancak. Jadi oleh kerana itu Thailand juga sekarang meminta demand yang sangat tinggi bagi penggunaan vaksin, kerana ingin menjadikan zon di bahagian sempadan dengan Myanmar sebagai zon selamat, di mana 800 hingga 100 ribu orang yang berada 800 ribu hingga 1 juta 80 ribu 800 ribu hingga 1 juta orang yang berada di sempadan akan menerima suntikan vaksin. Saya saja bagi perbandingan untuk tuan-tuan lihat, kerana saya sangat terperanjat apabila rakyat Malaysia tidak menjadi golongan aktif untuk proses pemvaksinan. Saya tak pasti kenapa tuan-tuan sukar sekarang terpaksa banyak membaca dan terpaksa membuat banyak komitmen mencari sebab. Tapi saya stream dulu menunjukkan bahawa setakat ini hanya 28% daripada 9.4 juta rakyat Malaysia yang telah memberikan komitmen untuk proses pemvaksinan. Jadi bagi golongan seperti saya, mungkin anda semua tak berada dalam golongan 9.4 iaitu warga emas, dan tidak berada dalam golongan comorbidity iaitu mereka berpenyakit berisiko tinggi, dan anda tidak mendaftar. Saya menyeru golongan yang berada dalam fasa 3 iaitu mereka yang berada bersama dengan saya untuk segera mendaftar bagi membolehkan kita iaitu kumpulan majoriti yang membabitkan 18 juta rakyat Malaysia membantu kerajaan membina zon hijau yang lebih cepat. Itu saja. Di Itali, Perdana Menteri Itali hari ini menjadi orang yang dianggap sebagai wira dunia kerana beliau menerima suntikan vaksin AstraZeneca. Selepas Perdana Menteri British Boris Johnson menjadi orang yang menerima suntikan AstraZeneca di tengah-tengah krisis ketidakyakinan pada AstraZeneca, Perdana Menteri Itali yang tidak mempunyai kepentingan pelaburan kerana AstraZeneca adalah sebuah syarikat milik London dan United Amerika, tetapi beliau sebagai Perdana Menteri Itali dalam kempen ingin menyegerakan kesedaran rakyat Itali membuat suntikan, beliau memilih untuk menerima suntikan dos AstraZeneca semalam. Tahniah kepada Perdana Menteri Itali kerana anda membuka mata masyarakat dunia bahawa menjadi pemimpin adalah melakukan sesuatu yang besar. Dan kita janganlah pula tuan-tuan ambil statement ini untuk mendesak dan mengkritik ahli parlimen. Kerana sekarang ni tuan-tuan, ahli politik bukanlah lagi masalah utama. Yang penting adalah 32 juta rakyat Malaysia dan 28 juta orang yang akan berada dalam kumpulan vaksin ini merenung diri sendiri. Sama ada saudara telah memainkan peranan yang betul ketika tempoh sambutan untuk mendapatkan komuniti rakyat Malaysia divaksin sangat perlahan. Pada saya dia adalah sesuatu yang sangat janggal dan agak memalukan kerana kita mahukan ini. Kita mahukan segala bentuk kebebasan, kita mahukan ekonomi, kita mahukan pekerjaan, kita merungut rakan-rakan kita kehilangan pendapatan, kita merungut kita hidup dalam kesusahan. Tetapi kita masih lagi menjadi orang yang kecut dan takut untuk menyerahkan bau bagi divaksin. Kemudian saya akan pergi pula kepada langkah yang lebih proaktif. Rusia hari ini mempatentkan vaksin yang akan digunakan untuk suntikan ke atas haiwan, kerana Rusia telah memainkan peranan yang proaktif kepada masyarakat dunia dengan mengatakan bahawa kalaupun masyarakat dunia telah divaksin seluruhnya, tapi perlu ada satu lagi vaksin yang dikenakan ke atas haiwan, kerana kita tahu bahawa corona juga kuman COVID-19 juga boleh berada di dalam tubuh haiwan walaupun dia tidak memberi impak kepada haiwan. Kerana beberapa ujian telah dijalankan menunjukkan bahawa kucing dan anjing juga positif COVID-19 walaupun tidak mempunyai risiko ke atas jangkitan tersebut. Jadi berarti kucing dan tikus juga adalah kucing dan anjing juga adalah perumah. Walaupun dia tidak boleh memberi impak, tetapi kalaulah masyarakat dunia kemuanya telah pun divaksin tetapi virus COVID masih ada dalam tubuh haiwan, ia masih lagi meninggalkan impak yang besar pada masyarakat dunia kerana kesan vaksin hanyalah 2 tahun. Bagi mereka yang mempunyai tubuh yang kuat, dia akan mencapai 3 tahun. Jadi itu untuk makluman saudara, bagaimana dunia sedang bergerak ke hadapan. Orang sedang berfikir untuk tempoh selepas vaksin kebal dalam badan, bagaimana kita nak merancang supaya kuman ini tidak kembali aktif. Dan Rusia telah mengambil langkah yang besar dengan menyediakan vaksin untuk disuntik kepada kucing, anjing, caplai dan juga rubah. Dan saya percaya bahawa dia juga boleh disuntik kepada haiwan-haiwan peliharaan yang lain
dari kategori mamalia dan juga reptilia, kerana haiwan peliharaan juga kemudian kemungkinan akan terdedah. Ini memberi gambaran tuan-tuan bagaimana masyarakat dunia proaktif dan kita masih lagi bersikap tak mahu suntik tak payah suntik. Dengan angka pendaftaran yang tak mencapai 30%, dia sangat menyedihkan saya. Kerana saya masih memikirkan bagaimana kita akan keluar daripada kemelut ekonomi ni dengan memiliki begitu ramai warga negara yang sangat pasif untuk menyertai kempen menghijaukan Malaysia sebagai zon selamat COVID-19. Saya akan lompat je ke tuan-tuan, ni ada benda yang saya akan share serius dengan tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tak kenapa view sesi interview dengan Dr. Azmi Hassan sangat rendah walaupun saya dah blast? Tak mencapai 10K. Berbanding saya blast murah je, saya blast murah je untuk saya punya sesi tak buy. Sesi tak buy saya hanya blast RM30 je. Tetapi telah mencapai hampir 20,000 tontonan. Saya blast untuk segmen bersama Dr. Azmi Hassan mengenai China RM80, tak capai lagi 9.5,000 tontonan. Untuk makluman saudara bahawa apa saja perkataan mengenai China, mengenai Uyghur, apa saja yang mengkritik China sekarang ini sangat ditakuti oleh orang Barat kerana bimbang tindak balas China. Betul lah kata Dr. Azmi Hassan malam tu, cara China reflect sangat luar biasa. Pagi tadi saya naikkan story mengenai Xinjiang. Siapa yang tahu, pukul 4 pagi saya naikkan. Untuk pertama kali tuan-tuan dalam tempoh 7 jam, view-nya hanya 82. Reach-nya hanya 900 dan like-nya hanya 82. Berarti bila saya nak test, saya blast, terus dia jawab dalam tempoh 20 second, rejected. Berarti Facebook juga takut untuk mencetuskan krisis tidak perlu dengan China. Ketika saya nak siarkan sekarang ni bahawa H&M, Nike, Adidas dan semua mereka yang sebelum ni dikatakan mengkritik China dan hampir tidak mahu menggunakan kapas daripada Xinjiang kerana menganggap China menghasilkan kapas daripada Xinjiang dengan menggunakan konsep buruh paksa. Hari ini ketiga-tiga syarikat menyatakan bahawa mereka seolah-olah kembali menghormati China dan enggan campur tangan dalam isu Xinjiang. Berarti tuan-tuan, apa yang berlaku pada video Dr. Azmi Hassan yang sepatutnya saya tahu. Waktu doktor datang dulu tu, saya blast kejap je. Kita capai 18,000 tontonan dengan hanya RM30. Kerana penonton setia yang menonton melalui share dah pun tinggi, berarti saya tak perlu lagi blast. Tetapi hari ini saya blast 2 kali ganda. Angkanya meningkat perlahan daripada 7 lebih ribu view selepas live. Dengan pelaburan RM60, saya tak mencapai 2,000 view pun. Satu yang sangat luar biasa. Sedangkan tak buy, saya mencapai 9.7 ribu view selepas live, tapi dengan blast RM30 hari ini dah hampir mencapai 20,000 view. Kemudian pagi tadi bila saya tengok perkataan Xinjiang di reject oleh Facebook secara 10 saat je, hantar je nak blast, because saya terkejut bangun kita jarang saya blast dekat garasi saya post dekat garasi selepas 7 jam dia punya, kita panggil organik, kurang daripada 500. Tapi hanya capai 82. Bila saya test ya, saya tahu. Sekarang saya nak beritahu pada tuan-tuan bahawa begitulah kuatnya China, hingga platform-platform media sosial juga tidak berani mencari masalah yang tidak perlu. Jadi saya pun delete Xinjiang tu kerana saya tak mahu juga Facebook menjadikan saya masalah yang tidak perlu. Tuan-tuan, saya jelaskan pada saudara, inilah yang saya katakan keputusan dia kena bijak seperti mana yang diajarkan oleh Dr. Azmi Hassan. Berarti posting tidak begitu membantu dan saya perlu lebih stream kalau saya ingin bercakap tentang isu China. Tapi pada waktu yang sama dia jadi stream one off. Kalau saya nak, saya betul-betul membina trafik masuk dan menjadi stream one off. Sebab tu petang ni Mahfuz dah tidak menggunakan title Xinjiang, walaupun saya nak bercakap panjang tentang Xinjiang. Tetapi Mahfuz tak boleh naikkan link tajuk adalah Xinjiang kerana dia akan automatik akan memperlahankan reach. Kerana perkataan Xinjiang dan apa saja perkataan yang bersangkutan dengan China, iaitu koding Xinjiang, Uyghur, kem tahanan Uyghur akan menjadi perkataan yang kadang diblok secara automatik oleh Facebook. Tuan-tuan dan puan, saya bagi tahu juga kata setiap kali kami stream dan kita telah melangkah masuk pada bulan Mac dengan konten yang lebih kritikal. Berbanding dulu kita stream awal-awal, kita adalah stream yang sharing knowledge tentang Levi's,
sharing knowledge tentang kasut bandar, barang bandar. Tapi apabila kita memulakan stream kita kepada konten yang berkongsi ilmu dan fakta serta berpegang pada prinsip mendukung Islam dan juga orang Melayu ni, dan isu-isu antarabangsa yang boleh memberi pengetahuan kepada orang Melayu untuk bergerak selangkah lebih ke depan, saya pun terpaksa berhati-hati membuat timbang tara, kerana saya bukan saja berurusan dengan undang-undang Malaysia, saya juga berurusan dengan apa yang dipanggil geopolitik di media sosial ataupun geobisnes. Ini menjadikan dalam tempoh, sebenarnya saya susah nak berguru pada orang lain kerana stream Garasi adalah stream yang belum lagi saya dapat tengok orang lain buat, iaitu stream yang melaksanakan perniagaan dan yang kedua menjalankan konten editorial. Dan apabila saya memindahkan konten editorial kepada konten editorial lifestyle, berkongsi hal-hal gaya hidup, kepada konten yang lebih serius mengenai menggerakkan orang Melayu untuk mendapat maklumat dan cara berfikir yang lebih matang dan mendedahkan orang-orang Melayu ataupun rakan-rakan Garasi kepada isu-isu semasa supaya dapat berfikir dalam jangkauan yang lebih luas. Saya juga mendedahkan banyak perkara kepada risiko perniagaan. Kerana Garasi adalah platform yang berniaga, tapi pada waktu yang sama dia ditubuhkan dengan cita-cita untuk mendukung kandungan perkongsian ilmu, bagi membolehkan kualiti Garasi tidak dilihat hanya sebagai jenama barang dalam gundi, tetapi juga dilihat sebagai jenama rentas ataupun jenama perkongsian ke arah peningkatan minda orang Melayu. Tapi pada waktu yang sama, tuan-tuan kena faham. Tuan-tuan lepas ni jangan marahlah kalau saya bergaya jeans lepas tu saya postkan. Semua adalah perkara-perkara yang adalah untuk saya mesra apa yang dipanggil sebagai mesra Facebook. Kerana kami tak mahu dipantau oleh Facebook sebagai ruang yang banyak menjalankan isu-isu sensitif. Kerana koding-koding perkataan tu dia scan dan dia akan lihat barangkali kita mempunyai 40 hingga 60 kod perkataan yang sensitif. Kerana kita bermain dengan isu semasa. Apatah lagi koding yang bersangkut dengan Islam, koding yang bersangkut dengan Israel, koding yang bersangkut dengan China dan koding yang bersangkut dengan Amerika, Joe Biden apa semua tu, mereka sangat dilindungi. Jadi berarti untuk menjadikan Facebook melihat kami juga dalam mesra perniagaan, kami menyalurkan banyak wang untuk membantu BLAST. Berarti apabila Facebook membuat timbang tara dengan mengukur koding sensitif yang datang daripada Garasi, dia juga melihat angka pelaburan yang Garasi masukkan dalam BLAST, menjadikan dia terpaksa dia berada dalam keadaan timbang tara yang menganggap bahawa Garasi adalah rakan niaga yang bagus kerana banyak beriklan di Facebook. Dan pada masa yang sama, saya juga sedang mengawal supaya koding Garasi yang disenaraikan dalam list merah ataupun list tidak dibenarkan di Facebook ni berkurangan. Saya terpaksa belajar koding-koding baru, tuan-tuan. Dah balik macam zaman bekerja dengan SEAL dulu, belajar koding-koding menghantar isyarat, supaya pemantauan dan juga penyenaraian kod merah di platform Facebook dapat dikurangkan. Ini adalah benda yang saya share dengan saudara saya seorang yang tak menyembunyikan apa-apa di balik lipatan tangan. Kerana setiap pengetahuan saya share dengan saya, ini adalah cabaran baru yang sedang dialami oleh Garasi untuk berkembang. Dan sekarang barulah saya menerima hakikat bahawa apabila kita ingin menggerakkan sesuatu maju ke depan, saya bukan saja perlu berhadapan dan bijak mengendalikan isunya dalam konteks undang-undang dan juga kenegaraan. Saya perlu faham juga tentang corak apa yang sedang berada dalam geoekonomi ataupun apa ni geopolitik media sosial itu sendiri. Sebab itulah tak heran, tuan-tuan, seorang rakan saya menganggap bahawa streaming satellite adalah lebih baik. Dia panggil TTD ni lebih baik, dan dia pernah mengajak saya untuk memulakan perniagaan streaming satellite kerana kosnya sangat murah, kerana lambakan satellite di udara sekarang, di angkasa, telah menyebabkan kita boleh memiliki rental satellite yang sangat murah. Dan dia lebih dinamik kerana angka tontonan daripada satellite akan baik apabila smart TV berkembang. Ini adalah perniagaan yang dijangka berkembang rancak pada 18 hingga 24 bulan akan datang apabila smart TV dan habit orang menonton di telefon berpindah ke televisyen. Kerana penggunaan satellite lebih bebas berbanding kita berada di Facebook, kerana kita terpaksa mengendalikan banyak koding-koding yang untuk mengelakkan yang saya kata berlaku sekarang ni. Apabila saya tahu kata isu-isu mengenai China tak boleh dikritik, jadi saya terpaksa sekarang ni stream pada saudara untuk menjelaskan bahawa bukanlah kita saja, Adidas, H&M, Nike hari ini kepada Beijing kerana menunjukkan begitu besar kekuasaan China. Kalau nak kata war and food macam itulah, tuan-tuan. Jangan digelarkan war and food bandar yang sesen pun kita tak bawa manfaat. Kalau kita nak tahu war and food, itulah Beijing. Kerana hari ini selain daripada langkah yang dimainkan oleh 3 syarikat ini untuk segera menunjukkan kepada China mereka tidak berada di blok barat dengan cuba memboikot keluaran kapas daripada Xinjiang,
Saya juga melihat kedudukan Facebook apabila menahan semua segala bentuk coding yang bersifat mengkritik China secara mendadak. Sedangkan dulu saya naik isu Xinjiang dah banyak kali dah sejak garasi beroperasi pada 3 Julai. Tak pernah ada masalah. Hari ini adalah masalah yang besar. Berarti inilah yang saya belajar dalam stream dan saya berbangga kerana saudara masih ada. Kerana garasi adalah platform yang di mana kita bukan saja berniaga, kita nak berkembang pantas sebagai platform pemberitaan. Kalaulah syarikat ini mampu, sebab kurang-kurangnya saya mahukan bahawa kita mempunyai unit berita rasmi yang saudara boleh menonton streamnya seperti saudara menonton platform-platform portal berita, tetapi dengan gaya analisis yang lebih kritikal seperti mana yang garasi lakukan. Tetapi untuk membolehkan garasi berkembang sebagai saluran berita yang dipanggil operatorial ni, saya perlukan pelaburan kewangan untuk mengekalkan bahawa kami mampu membuat hasil daripada perniagaan dan menanggung operasi bagi menggerakkan garasi sebagai sebuah channel televisyen di portal media sosial yang berorientasikan kepada operatorial. Kerana saya rasa editorial, hal-hal yang bersifat 5W1H semua telah pun merosot dan telah decline, menjunam minatnya di kalangan rakyat Malaysia. Apa yang rakyat Malaysia mahukan adalah perkongsian fikiran. Tapi itulah pula kekangan dia. Itu yang saya share saudara untuk hari ini. Apa yang berlaku untuk menunjukkan betul lah kata Prof. Azmi, jangan cari pasar dengan China. Tetapi waktu yang sama, tuan-tuan, dia tak boleh mengubah kita untuk tunduk dan membiarkan isu-isu, terutama saya kata seperti Uyghur dan Xinjiang, penyiksaan, penindasan kata orang Islam. Saya tak boleh memikirkan ringgit and sen ni, tuan-tuan, sebab dia hanya akhirnya menjadi najis untuk dibuang di tandas. Hasil yang kita makan dia hanyalah menjadi pakaian dunia yang kita akan tinggalkan sebelum mati. Tapi saya harus juga memikirkan sesuatu yang ada manfaat untuk hidup sebagai manusia dan mati sebagai seorang Muslim. Kalaupun bukanlah sebagai seorang yang Muslim yang baik pada akhlaknya, tetapi seorang Muslim yang baik daripada cara dia berfikir dan menyampaikan buah fikiran dalam apa yang kita sebut sebagai usaha mengukuhkan persaudaraan Islam, ukhuwah Islam ni. Itu aja yang saya share. Kalau ada soalan saya akan jawab. Kalau tak ada, saya akan naikkan barang petang ni. Barang petang ni akan ada dua. Kalau saudara nak main barang item, saya akan naikkan barang item. Kalau saudara nak barang combo, saya naikkan barang combo. Kita ada combo tie-dye dan kita ada combo baju baseball, tapi yang ni yang 380. Yang semalam saya dah naik 280. Ini combo yang 380 pula. Dia panggil combo belanja dengan item dia lebih kepada fan shirt issues. Yang ini adalah tie-dye yang mencampurkan band Rolling Stone, Hard Rock Cafe dan juga Harley Davidson. Kalau ada soalan saya akan ambil ya. Saya rasa petang ni benda yang serius saya kemukakan pada anda. Ada orang tanya vaksin mengenai tarikh luput dan perubahan cuaca. Tak ada kena-mengena, tuan-tuan. Sifat dia sebenar adalah perangai kita yang sebenarnya beginilah, tuan-tuan. Yang marah. Orang Melayu suka membebel dan mencari salah orang. Bila minta dia contribute, orang Melayu lah paling malas untuk menyumbang. Itu saja jawapan saya. Sebab kita sentiasa hidup dengan hari-hari berfikir siapa yang perlu dipersalahkan. Kita bukan orang yang bangun pagi, bangun dengan muhasabah. Sebab tu saya kata perkataan yang tercicir walaupun kita ini adalah umat Islam adalah muhasabah. Saya fikir kata kalau kita adalah orang yang bermuhasabah, iaitu apa yang kita nak tidur, kita fikir apa yang telah terbaik yang telah aku lakukan pada diri aku, agama aku dan juga negara aku. Dan kita bangun pagi, perkara yang pertama kita fikir apakah yang terbaik untuk aku lakukan pada diriku, negaraku dan agamaku. Kita akan buat. Tak ada kena-mengena dengan ini adalah perangai buruk. Perangai yang kemudiannya lebih, dia macam ni, tuan-tuan. Orang Melayu ni bila sampai satu benda dia kena menyumbang, dia akan berpusing kepada tajuk yang lain. Dia panggil spin-off. Dia akan spin off. Nanti dia akan spin off lah sini. Ini isu parti politik, puncanya adalah kerana kerajaan yang tak stabil. Besok datang lagi tanggungjawab atas kepala dia, dia kena pikul bawah, dia akan patah balik. Cuaca berubah, vaksin tarikh luput. Mana ada, tuan-tuan? Pemvaksinan berjalan begitu pantas di India. Pemvaksinan berjalan dengan begitu pantas di Singapura. Pemvaksinan berjalan dengan begitu pantas di Indonesia. Kita saja yang mengalami keperlahanan. Walaupun kita menggunakan teknologi tinggi melalui MySejahtera untuk pendaftaran, kita menyediakan dos yang cukup. Kita ada lebih 7,000 kaki tangan yang akan membuat pemvaksinan. Kita mempunyai keupayaan untuk memvaksin 140,000 orang sehari. Semua dah sedia. Sekarang ni masalah adalah kerana kalau ikut jumlah dos dan jumlah daftar, kita mengalami keperlahanan pendaftaran. Hingga minggu lepas, Kementerian YB Khairy Jamaluddin terpaksa membuat kenyataan bahawa pemvaksinan fasa 3, iaitu 18 juta rakyat Malaysia yang berusia 18 tahun ke atas. Iaitu fasa 1 adalah mereka yang menjadi barisan depan. Fasa 2 yang saya panggil tadi 9.4 juta golongan warga emas dan comorbidity. Mereka punya penyakit kritikal. Ini yang perlahan.
Ini yang perlahan. Dan kemudian kita terpaksa masukkan kumpulan yang lebih besar untuk mempercepatkan proses vaksin kerana kita tidak menggunakan undang-undang vaksin adalah wajib. Jadi jawapan saya itu ajalah. Kesedihan saya kerana sekarang ni kita tak dapat dalam bentuk populasi kaum. Kaum manakah yang paling enggan memberi komitmen untuk divaksinkan. Kita tak dapat dalam bentuk populasi kaum. Tapi saya percaya sebagai seorang Melayu, saya lebih suka stream dan bercakap kepada bangsa saya bahawa ini adalah masalah yang besar tentang orang Melayu adalah enggan memberikan komitmen, kerana dalam hidup orang Melayu adalah setiap perkara yang apabila berlaku kemudaratannya, kita akan ada orang lain untuk dipersalahkan. Ini berlaku dalam hidup kita hari-hari. Di rumah, di kejiranan, dalam masyarakat, dalam agama, dalam masjid, sampailah ke dalam negara. Kerana orang Melayu sentiasa tahu apabila datang satu bencana, dia mempunyai cara untuk menyelamatkan dirinya daripada dipersalahkan dengan membolehkan, memindahkan proses bersalah itu kepada orang lain. Dalam kes sekarang ni semua akan salahkan politik lah. Semua akan menganggap kerajaan yang gitu, kerajaan yang gini. Sebab kita sentiasa mempunyai kambing hitam. Menjadikan kita tak dapat menjadi diri kita adalah kambing putih. Iaitu kambing yang bersih, yang sentiasa berfikir tentang dirinya. Sebab tu muhasabah adalah perkara yang saya fikir paling kurang diamalkan oleh orang Melayu. Walaupun dia adalah sebahagian daripada asas kepada Islam. Itu jawapan saya. Saya ambil jawapan yang mudah dan terang. Saya tak suka berbolak balik. Soalan dia, benda itu adalah kes terpencil. Sangat terpencil, tuan-tuan. Saya berani jamin kata soalan yang tuan kemukakan bahawa bagaimana mereka yang tidak mendaftar ni adalah warga emas yang tinggal bersendirian. Kesnya sangat kecil. Bagaimana sekiranya mereka tiada akses internet untuk ni, kesnya juga sangat kecil. Kerana kumpulan kesihatan telah pun membuat data, pencakapan data. Dia kes sukarela. Berarti kata sekarang ni, kalau kita mencapai 60%, 70%, saya boleh terima kata 5% itu adalah kumpulan kes terpencil. Berarti sekarang kita ada 72% yang tidak mendaftar. Takkanlah 72% itu adalah kumpulan yang saudara sebut tadi. Saya bersetuju ada masalahnya. Takkan capai 100%. Tapi 70 ke 80% adalah angka akses internet. Kerana saya beritahu pada saudara, untuk makluman saudara, daripada 7.2 juta rakyat isi rumah di Malaysia, hampir 90% menerima akses televisyen. Hampir 90% menerima akses televisyen. Apabila kerajaan melancarkan penaiktarafan pencawang dan kemudiannya bekerjasama dengan Enjoy Satellite Astro, dia membolehkan 6.7 juta isi rumah di Malaysia ada TV. Berarti maklumat sampai. Yang kedua adalah operasi pejabat-pejabat kesihatan sejak sekian lama. Berarti dah semua orang tahu. Berarti apa yang kumpulan saya sebut tadi itu sebagai yang mungkin tercicir kerana kes-kes yang saya sebut sebagai terpencil, tak akan capai 5%. Tapi kalau 95% dengan 28% yang ada, apa conclusion yang boleh kita ambil? Dan kita kata pula ni, kerajaan mengutamakan kumpulan warga emas dan commonality. Untuk pengetahuan saudara, tak semua warga emas tak ada anak. Yang rindu mak, rindu ayah tadi, ni mana dia punya perasaan kasih mak, kasih ayah, tolong daftarkan MySejahtera untuk mak ni. Heboh ni, saya baca ni masih marah, ni takut raya, tak boleh minta ampun dekat mak, nanti mati masuk neraka jahanam kerana syurga di bawah tapak kaki ibu. Di mana orang-orang ni ketika kita mengatakan bahawa anak-anak memainkan peranan untuk membantu ibu bapa mendaftar MySejahtera? Boleh buat saudara. Jangan dikambing hitamkan lagi. Itu saya kata kambing putih. Cari jalan bagaimana kita nak menyelesaikan supaya mak kita ni didaftarkan. Mak saudara kita didaftarkan. Sebab tu saya kata pilih menjadi kambing putih. Iaitu orang yang menjernihkan keadaan dan memainkan peranan untuk menyelesaikan masalah. Jangan main peranan kambing hitam. Di mana setiap kali ada masalah kita akan mencari siapa untuk disalahkan atau sebab apa untuk dijadikan alasan. Mind setting tu kena tukar. Sebab tu saya kata konsep muhasabah ni jangan diperbanyakkan menangis malam hanya kerana sedar diri berdosa. Menangislah malam untuk sedar diri berubah untuk menjadi lebih baik. Itu yang paling penting, tuan-tuan. Ada dua cara menangis untuk mendapatkan redha Allah. Menangislah kerana menyesal pada dosa yang sudah dan menangislah juga untuk menjadi lebih baik pada hari esok. Ini nasihat saya. Saya terima itu sebagai salah satu benda yang perlu dipantau, tapi saya anggap dia akan kurang daripada 5%. Kes keciciran kerana masalah akses teknologi, kebersendirian di rumah, kurang. Kalau sebut warga tua, dia akan ada anak celik IT. Kita mempunyai 30 lebih, dulu 28.8 juta akaun FB. TikTok kita pun banyak, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh nampak daripada akaun media sosial ni, Malaysia ni lah, Melayu ni lah, tuan-tuan, yang boleh dianggap sebagai penggila media sosial kelas 1 kalau dianggap pada orientasi bangsanya. Jadi saya tak fikir kata kita ada masalah bila kita nak bercakap tentang MySejahtera yang kecil tu berbanding kesungguhan bangsa ini ber-TikTok, kesungguhan bangsa ini ber-FB. Kita mempunyai keupayaan luar biasa. Bila sampai saja bab
mengkebajikankan dan mengambil tanggungjawab media sosial, orang akan mula kata tidak. Padahal semua yang mak ayah saudara sebut akan ada anak, akan ada penghulu, akan ada jiran, akan ada ketua kampung, akan ada JKK tu di keliling dia tu. Itu peranannya. Okey. Saya rasa itu je, saya tak mau panjang lagi. Sebab setiap kali saya kena ping, saya akan tinggi suhu saya. Itu benda yang saya sedang belajar juga di streaming untuk mengawal saya punya, orang kata, jangan koyak mental lah. Jangan koyak mental lah. Dia kena istighfar. Astaghfirullahaladzim. Kena istighfar untuk gagal supaya mental tak koyak. Kerana setiap kali saya stream dan saya merasa kecewa dengan bangsa saya akan mudah koyak. Setiap kali saya stream, saya kecewa dengan sikap orang kita, saya akan mudah koyak. Saya mental koyak tu jaga. Sebab kalau bang koyak tampak ni, banda dia tak ada value. Banda dia nak semua cukup ekor kepala dan condition dia berada dalam baik. Begitu juga idea apabila saya selontarkan pada saudara, saya nak dia berada dalam value. Sama seperti barang yang saya nak jual. Okey? Ada soalan lain? Boleh ambil satu lagi tak? Ada orang tanya tentang beza Palestin dan beza Uyghur. Kenapa kita sensitif dengan Palestin? Senang je, kerana Tengku Abdul Rahman memilih untuk menyuarakannya pada tahun 1956. Satu-satu jasa Tunku ketika kita belum merdeka, apabila dia dilantik menjadi Perdana Menteri, apabila Kerajaan Perikatan membentuk kerajaan tahun 57, yang dipanggil Kerajaan Persediaan Pro Tem untuk mengambil alih kemerdekaan pada tahun 1957. Bila IOC, Tengku Abdul Rahman hadir dalam penubuhan IOC, langkah yang pertama Tunku buat bukanlah meminta IOC menyokong Malaysia untuk menyegerakan kemerdekaan. Tengku tak buat benda tu. Tengku Abdul Rahman pergi ke IOC dengan mengatakan Malaysia menyokong sebuah negara Palestin merdeka dan mahukan dunia bertindak ke atas Israel yang menceroboh Palestin secara tidak sah. Itu beza dia, satu. Yang kedua, isu Palestin ini konsisten. Kerana dia dibangunkan daripada isu lama. Dan dia diperkukuhkan lagi kerana wujudnya elemen agama. Kerana Bani Israel ini disebut sebagai musuh yang nyata di kalangan kamu. Jadi kita ada kekuatan Al-Quran untuk membantu kita kerana dia adalah krisis yang lama dan bersangkut dengan krisis Samawi ini. Krisis pertembungan tiga agama Samawi. Kita lebih mudah kerana dokongannya lebih kuat. Para ulama apabila pergi ke dalam masjid dan mereka dilatih untuk menyampaikan surah bahawa daripada wujudnya Bani Israel sampailah dunia kiamat, daripada peristiwa yang akan berlaku Imam Mahdi sampailah datangnya Nabi Isa AS, Yahudi disebut. Berarti memudahkan sentimen kita membina kesedaran orang Islam. Inilah musuh yang nyata yang telah disebut dalam Al-Quran. Dan oleh kerana peristiwa penaklukan Yahudi ke atas bumi Palestin bermula pada tahun 48, dia isu baru. Jadi berlaku tahun 48, Tengku Abdul Rahman pergi pada tahun 1956. Jadi jaraknya 8 tahun, masih hangat. Jadi Tengku Abdul Rahman terus memulakan langkah. Malaysia akan menjadi negara yang akan menyokong pengunduran dan penghalauan Israel daripada tanah bumi Palestin, dan Palestin harus dikembalikan kepada bangsa Palestin. Uyghur adalah isu baru. Untuk pengetahuan saudara, artikel yang saya turunkan semalam, Uyghur menerima Islam pada abad ke-10. Berarti dia hampir sama je seperti mana Malaysia menerima Islam, tempohnya. Cuma dia kerajaan dia tu adalah kerajaan yang besar. Apabila Uyghur menerima sebuah kerajaan Islam, empire-nya besar. Berbanding apabila Melaka menerima Islam pada tahun 1200 hingga 1400, empire-nya lebih pada empire perniagaan. Tetapi oleh kerana Uyghur berada di garisan Asia Tengah, rentas sempadan pergerakan penting, dia membina empire yang sangat besar. Tetapi empire Uyghur jatuh dengan cepat apabila kerajaan Manchu menawannya. Jadi dia jatuh di bawah kerajaan Manchu. Jadi jatuhlah empire Uyghur. Islam pupus. Dia datang balik, naik sampai 12 tahun, jatuh balik. Hinggalah pada tahun 1911, apabila kerajaan Kuomintang ataupun dipanggil kerajaan nasionalis Cina mengambil alih Cina dan menjatuhkan dinasti Manchu. Dr. Sun Yat-sen naik tahun 1911, membawa satu revolusi rakyat dan jatuhnya lah dinasti terakhir di Cina. Bila dia menang saja, Dr. Sun Yat-sen menang, gerakan nasionalis Cina menganggap kata segala yang berada di bawah dinasti Manchu yang mereka jatuhkan automatik menjadi negara jajahan dia. Maka di situlah orang-orang Uyghur mengatakan kami bukan sebahagian daripada Cina. Berlaku lagi pertempuran, 2 kali perang. Sekali menang, dapat bentuk kerajaan 12 tahun tapi jatuh balik. Tapi apabila 1911 teruslah berada hinggalah bila komunis menang. Tanpa dijangka selepas Perang Dunia Kedua pada tahun 1949, Parti Komunis Cina telah menang dan berjaya menjatuhkan kerajaan Kuomintang. Kerajaan Kuomintang lari dan membina Taiwan sekarang. Lari kena kalah perang di bawah revolusi komunis. Bila tubuh saja kerajaan Tentera Merah, kerajaan Red Army ni, kerajaan komunis dia tetap menganggap bahawa apa saja yang berada di bawah kerajaan nasionalis Cina adalah sebahagian daripada wilayah milik mereka. Sekali lagi penjajahan berlaku ke atas Xinjiang.
Saya dah naik story tu tadi, tuan-tuan. Detail saya cerita benda dalam story tadi. Tapi story tu sepatutnya saya tarik. Kerana saya nak imbangkan pemantauan Facebook untuk tidak meletakkan kod merah selampau banyak. Jadi bulan ni saya kena melabur banyak dulu. Belas benda-benda. Saya pakai jeans lah, apa benda yang segala, benda-benda lara ni tuan-tuan. Yang menyedihkan saya tu. Tetapi terpaksa kita belas. Dan saya reblast balik video-video lama. Untuk meletakkan garis hijau pula di mana pelaburan blast, di mana Facebook menjadi di mana garasi menjadi rakan mesra Facebook. Ni beli hati, beli jiwa tuan-tuan. Terpaksa dibuat untuk mengimbangi benda ni. Kerana bila saya naik tadi dia block reach. Saya belas Sekarang selalu saya belaskan in review saya kata lama. Kalau isu Islam ni tuan-tuan 4 ke 10 jam baru dia kata boleh. Tadi saya belas tuan-tuan, patah balik terus, rejected. Berarti dia Facebook telah meletak coding automatik pada minggu ni setelah berlaku ketegangan dan Facebook tak mahu ada masalah dengan kerajaan China. Dia letak perkataan Uyghur, perkataan Xinjiang, perkataan Beijing dan apa saja yang negatif tentang kerajaan China, block terus. Berarti saya tarik balik sebab saya tak mahu ada masalah tidak perlu kerana saya fikir bermain dengan bijak. Lebih baik saya stream. Lepas stream saya delete. Berarti saya stream sekarang ada berapa? 300 orang lebih. 400 orang lebih. Sedangkan bila saya letak rencana dia block. Berarti saya tak mau dapat kad merah, lepas tu benefitnya sikit. Lebih baik saya ambil green card. Lepas ni saya akan tarik video ni untuk delete. Dan saya akan tambah duit untuk blast video-video lara yang lain tu. Facebook gembira kerana kelihatannya kami sangat berdunia-dunia. Dan inilah Facebook Melayu berpoya-poya dengan fashion-fashionnya. Dengan jeans-jeans lah. Dan kemudian dia mengurangkan sedikit tu, saya panggil diplomatik dalam media sosial. Beli jiwa dia pula. Blast. Supaya tiap-tiap tahun dia tengok, nak kacau sangat pun tak boleh. Akaun ni menyumbang. Dia bukan akaun poyo. Dia ada gagasan bisnes dengan kita. Itulah terpaksa bermain tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan lihat saya pakai jeans dan tunjuk segala menatang dunia-dunia yang lara, tuan-tuan yang marah saya. Itu adalah proses membeli jiwa untuk mengekalkan perniagaan garasi. Okey? Dia tanya itulah kesedaran dia adalah kerana kita tak ambil berat. Lepas tu oleh kerana generasi Tunku Abdul Rahman dah tak banyak. Baiknya Tunku ni tuan-tuan. Saya tak kenal Tunku ni. Rumah dia je depan rumah saya. Saya membesar di Jalan Lumpur Alostar. Seberang rumah saya adalah rumah Tunku Abdul Rahman. Tunku Abdul Rahman dah sakit tua tinggal di Kuala Lumpur. Saya pergi berenang dekat swimming pool yang dia tinggal kecil. Dia swimming pool tu kotor. Saya mandi. Saya membesar dengan sampai sekarang tuan-tuan. Bila ditukar jadi hotel, saya tak boleh berhenti. Saya akan menangis sebab kecil-kecil saya pergi mandi. Itulah rumah Tunku yang Tunku dah tinggal. Lepas tu rumah tu dijual, dibangunkan hotel. Siapa yang duduk di Jalan Lumpur tahu lah, duduk di Jalan Putra, rumah tu sebelah sungai je. Saya pergi mandi tu masa kecil rumah tu, makan buah bidara tu. Sampai sekarang tuan-tuan, perasaan saya pada Tunku Abdul Rahman tak boleh dibuang. Orang cakap apa pun tentang Tunku, saya kata Tunku lah orang pertama yang pergi bertemu dengan masyarakat dunia dan bercakap tentang Palestin. Tunku tak bercakap pada waktu tu tentang perkara yang lain. Orang sebut saja apa berita buruk tentang Tunku, tapi saya kata Tunku telah menyampaikan kalimah Allah yang paling besar ketika dia sampai di OIC dengan menyelamatkan saudara seagamanya dan menyatakan bahawa Israel itu adalah musuh Islam yang nyata. Itu saya puji Tunku. Lepas tu benda tu berlarut. Jadi banyaklah bapak saya pun ni jatuh generasi Tunku. Walaupun bapak saya tak reti sangat pasal Palestin dan Israel, kecil-kecil saya dah dibelajarkan. Ulama, ustaz, sekolah pondok semua berpegang. Perjuangan Tunku menjadi kuat kerana dalil-dalil Al-Quran boleh digunakan secara meluas dalam agama untuk mengukuhkan fatwa dan fakta bahawa Israel itu adalah musuh Islam yang nyata. Dalam kes Uyghur, dia sama macam kes saya tanya dekat saudara pun tak tahu kes Masjid Babri tentang apa yang berlaku di Azmi Abad. Bagaimana sebuah masjid kemudiannya dirampas oleh golongan ultra nasionalis Hindu dengan mengatakan masjid itu dulunya adalah tapak Dewa Ram dilahirkan. Jadi dia rampas balik masjid tu, bawa di mahkamah, kita kalah. Walaupun masjid itu selama ratusan tahun adalah masjid, tetapi apabila parti Ultra Hindu memerintah India, dia telah menggerakkan orang India untuk bersifat anti-Islam dan merampas tapak masjid itu dan ditukarkan kepada kuil. Walaupun sekarang dia disita di mahkamah, tapi kita kehilangan. Jadi benda-benda macam ni tak banyak berlaku kerana generasi sekarang dia lebih suka TikTok. Jadi TikTok benda ni tak work tuan-tuan, tak viral. TikTok tentang Masjid Babri, TikTok tentang nasib orang Islam di Azmi Abad, TikTok tentang Uyghur, siapa nak tengok? Tak menghiburkan. Tak tahu, tanya Ahmad Hakim, dia akan tengok TikTok tak? Kalau saya TikTok, saya buka akaun TikTok dan saya akan TikTok isu-isu tu. Kalau Ahmad Hakim ikut, saya tahu saya akan dapat gerabak kereta api yang banyak. Tanya Abang Y, nak buka akaun TikTok tak? Kalau saya nak TikTok dan mengubah TikTok dengan menjadikan TikTok tu adalah TikTok isu-isu yang relevan. Tapi saya terima kasih pada 400 lebih orang yang berada petang ni. Saya berkongsi dengan saudara kata, bukan saja Barat yang menyembah. Saya terkejut tuan-tuan apabila Nike, Adidas dan juga H&M kelang kabut hari ni. Beginilah kelihatannya tu kalau kata China sebuah negara maharaja tu. Begitulah dia war and four kan China tu. Dengan kelang kabut. Hanya kerana betul kata Profesor Azmi, jangan cuba mencabar China kerana reaksi dia sangat agresif.
Mereka hanya menyatakan, 3 syarikat besar hanya menyatakan mempertimbangkan untuk tidak menggunakan kapas daripada Xinjiang kerana Xinjiang menggunakan buruh paksa, iaitu di mana orang kerajaan rejim komunis menggunakan orang Islam di Xinjiang yang ditahan di bawah penjara sosial Uyghur untuk menghasilkan kapas tanpa gaji. Kerana itu je dia nak menyokong Islam tu, bukan dia kata dia sokong Islam, dia tidak menyokong dasar buruh, di mana orang Islam yang berada dalam kem tahanan Uyghur tu 1 juta lebih dijadikan buruh paksa untuk memetik kapas, dan kapas tu menjadi kapas politik. China reply balik nak boykot, rakyat China nak boykot. Berapa banyak kilang Nike saudara pakai sekarang ni? Buka lah Nike, made in China semua tu. Saudara buka Adidas, made in China. Saudara buka garasi, tak ada made in China setakat ni. Okay, saya beritahu lah tu, tak ada lagi produk garasi made in China. Tapi semuanya tentang China. Jadi berarti terkejut saya bila 3 syarikat tu pula boleh serentak hari ni. Dan lepas tu bila saya tengok Facebook hari ni, saya tahu, okey, Mark Zuckerberg juga telah mengarahkan keseluruhan operasi Facebook di seluruh dunia untuk mengelakkan sebarang isu bersangkutan dengan Xinjiang, kerana dia juga tak mahu kehilangan saham dalam Weibo, iaitu salah satu Facebook internal yang bergerak di China. Okey?